Isytiharkan wujud kluster ketujuh yang baru iaitu kluster alam dengan 4 kes positif dilaporkan hari ini. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, dengan 4 kes positif yang direkodkan di Bintulu itu dikategorikan sebagai kes import, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan positif di negeri ini ialah sebanyak 686 kes. JPBN dalam kenyataan mendedahkan 4 kes yang dilaporkan melibatkan saringan ke atas kru sebuah kapal yang berlabuh di Pelabuhan Perairan Bintulu yang baru balik dari Pelabuhan Toyama, Jepun. Kes-kes ini telah dibenarkan keluar daripada kapal kerana mengalami tanda dan gejala awal COVID-19. Seramai 5 orang telah dibawa turun dari kapal dan dimasukkan ke ward isolasi Hospital Bintulu untuk rawatan dan siasatan lanjut. Hasil saringan COVID-19 mendapati 4 daripada mereka adalah positif. Daripada 4 kes positif tersebut, 2 daripadanya adalah warga tempatan dan 2 lagi adalah warga negara Filipina dan India. Siasatan lanjut ke atas kluster ini masih dilakukan dan pengesanan serta saringan ke atas semua kontak sedang giat dijalankan. Sementara itu, 7 kluster masih aktif di negeri ini selepas kluster Pasar Tutong diisytiharkan tamat. Dimaklumkan juga 1 kes telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih seramai 661 orang. Pertubuhan Peladang Negeri PPN Sarawak disusun semula sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup komuniti petani di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata, Menteri Muda Pertanian, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan penyusunan semula PPN Sarawak bagi memberi tumpuan lebih terhadap keperluan petani di negeri ini. Jelas beliau menerusi satu kenyataan Datuk Ahmad Douglas, kementerian ingin membantu setiap keluarga petani untuk memperoleh pendapatan bulanan RM4,000 dari usaha mereka. Kemudian mereka dapat memiliki taraf hidup yang lebih baik. Beliau yang juga Menteri Pemodenan, Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Negeri berkata, kini sudah tiba masa untuk petani, penternak dan nelayan di Sarawak mengguna pakai teknologi moden dan sains dalam perusahaan mereka. Ujarnya, ini akan membolehkan mereka mengeluarkan lebih banyak produk yang bermutu tinggi agar dapat bersaing dengan pengeluar lain di Asia di samping memiliki disiplin, semangat dan komitmen untuk berjaya. Pertubuhan bukan kerajaan berpangkalan di Sarawak, Radio Emergency Drone Sarawak REDS, kini bekerjasama dengan Malaysia Amateur Radio Transmitting Society MARTS untuk mempromosikan rangkaian Radio over Internet Protocol ROIP di negeri ini. Presiden REDS Zainuddin Hamdan berkata rangkaian itu tidak memerlukan pembinaan menara telekomunikasi baharu atau pemasangan talian telefon tambahan, tetapi hanya menggunakan platform selular. Jelasnya, di mana sahaja isyarat internet dapat diterima, ia akan menghubungkan ke peralatan radio dan ini lebih murah daripada membina menara telekomunikasi atau meletakkan kabel untuk talian telefon. Menurut Zainuddin, ROIPS akan memperluas jangkauan komunikasi dan akan menjadi sangat penting semasa pengurusan bencana atau operasi menyelamat di lokasi yang mempunyai hubungan terhad. Ujarnya, dengan rangkaian 125 anggota di seluruh Sarawak, pihaknya bersedia membantu pihak berkuasa untuk memberikan kepakaran perkhidmatan komunikasi radio terutama semasa banjir atau bencana. Berikutan musim kemarau yang berlaku di negeri ini akhir-akhir ini, Zainuddin berkata beliau telah mengetuai Jawatankuasa REDS mengadakan kunjungan hormat terhadap pengarah bomba dan penyelamat Sarawak Khairuddin Rahman baru-baru ini untuk menjelaskan peranan yang dapat mereka mainkan sekiranya berlaku bencana. Seorang pemandu kereta pacuan 4 roda berjaya menyelamatkan diri selepas kereta dipandunya terbakar di hadapan Institut Latihan Perindustrian ILP Miri, Jalan Senadin, Kuala Baram sekitar pukul 11.33 malam tadi. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Penguasa Bomba Kanan 1 Lau Poh Kiong berkata, sepasukan bomba dan penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat Miri Central bergegas ke lokasi selepas menerima laporan pada pukul 11.47 malam. Menurut Lau Poh Kiong, setibanya di lokasi, pihak bomba mendapati kenderaan tersebut telah terbakar 100%. Jelasnya, sebelum kejadian itu berlaku, pemandu itu berdepan detik cemas apabila kereta dipandunya mengeluarkan asap secara tiba-tiba dan gagal memberhentikan kereta ekoran masalah pada sistem brek lalu melanggar papan petanda jalan.
Pihak bomba memadam kebakaran kenderaan tersebut menggunakan sumber salur bantu mula dan kebakaran berjaya dikawal pada pukul 12.30 malam dengan kekuatan 8 orang anggota beserta sebuah jentera dan sebuah van perkhidmatan penyelamatan dan perawatan kecemasan EMRS. Penduduk di seluruh daerah lawas kecuali kawasan Punang dan Merapuk akan mengalami gangguan bekalan air terputus sementara pada Sabtu ini. Menurut kenyataan media Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALB, gangguan tersebut akan bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Kenyataan memaklumkan tiada bekalan air sepanjang tempoh tersebut bagi memberi laluan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan paip utama bersaiz 700 mm. Pengguna dinasihatkan untuk menyimpan air dengan secukupnya serta berjimat-jimat untuk kegunaan harian. Pengguna jalan raya yang menggunakan Jalan Datuk Muhammad Musa Samarahan dinasihat untuk berhati-hati semasa memandu di jalan tersebut memandangkan kerja-kerja pembinaan pembentung masih dijalankan pada masa ini sehingga 4 November depan. Jabatan Kerja Raya JKR dalam satu kenyataan memberitahu pengguna jalan raya diminta mematuhi segala pengurusan trafik demi keselamatan dengan perhatian khusus apabila lorong jalan ditutup separuh. Adalah digalakkan untuk pengguna jalan raya memilih laluan alternatif sedia ada sehingga tamat kerja-kerja pembinaan ini. Pihak JKR bahagian Samarahan akan memaklumkan sekiranya terdapat sebarang perubahan pada tarikh, waktu atau kawasan yang terlibat dengan kerja-kerja tersebut. Pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan di kawasan-kawasan yang terlibat. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Zahira.